Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita nak sambung cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Panjang cerita dia ni. Ada berapa muka surat ada cerita dia ni. Hari ni muka surat yang ketiga. Muka surat cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan panjang lagi cerita dia ni. Surah Al-A'raf ni panjang cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Mudah-mudahan ada iktibar lah kepada kita. Baik. Hari ni kita sambung cerita semalam, kita sebut bagaimana Allah timpakan ujian kepada Fir'aun dan kaum dia supaya mereka ni beriman kepada Allah. Akan tetapi tetap juga mereka ni degil sehingga akhirnya dibinasakan oleh Allah. Baik, jadi kita baca surah hari ni, surah Al-A'raf, bermula ayat 130. Surah Al-A'raf di juzuk yang ke-9 ke surat 165 pada ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
Baik. Alhamdulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad akhadna ala fir'aun." Dan sesungguhnya kami telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya bisinina wa naqsin, dengan kemarau dan kekurangan. Kekurangan apa? Wa naqsim minats thamarati, kekurangan buah-buahan. La'allahum yadhakkarun, supaya mereka insaf dan mengambil pengajaran. Ayat ni sama dengan ayat sebelum daripada ni. Hak kita kata, apabila sesuatu kaum itu kufur kepada Allah, Allah timpakan kepada mereka bencana, supaya mereka rasa mereka sangat perlu kepada Allah dan mereka menginsafi keadaan mereka yang sangat lemah, yang menyebabkan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Begitulah juga dengan Fir'aun. Allah Ta'ala kata, kami timpakan kepada Fir'aun kemarau. Dan juga bila kemarau, buah-buahan pun tak banyak. Tujuannya la'allahum yadhakkarun, supaya mereka mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Okay? Sehingga berkata Abu Ishaq dari Raja' bin Haywah, kanatin nakhlah la tahmilu illa thamaratan wahidah. Sampai ke satu tahap pokok tu, satu pokok kurma tidak berbuah melainkan satu buah. Kita tengok buah kurma kan lebat. Kurangnya buah tahun tu. Tapi sebaliknya, patutnya bila apa tu ditimpa kemarau, mereka muhasabah. Sebaliknya dia kata apa? Dia kata, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kemudian apabila datang kepada mereka kesenangan, mereka berkata, ini adalah hasil usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan apabila atau jika ditimpa kesusahan, mereka mengatakan, nahas yang malang, dan malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Sialah bahasa kita. Jadi dia ni bila ditimpa kesusahan begitu, dia menyalahkan pula Nabi Musa. Ni semua ni kesialan yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Musa dan kaum dia. Sebab mereka ingkar kepada Fir'aun, sebab mereka menimbulkan kekacauan, akhirnya Tuhan tak turunkan hujan. Tapi akhirnya dia minta tolong dengan Nabi Musa juga. Allah Ta'ala kata, ala innama ta'iruhum indallah. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahawa sesungguhnya nahas dan malang itu, nahas dan malang mereka itu hanya ditetapkan di sisi Allah. Maknanya nasib buruk tu hanya datang Allah yang boleh bagi. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bahkan mereka kata apa? Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah litasharana biha.
Dia kata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wala apa saja jenis keterangan, bukti, mukjizat yang engkau bawa kepada kami untuk kamu sihirkan kami, litasharana biha, dengan bukti tersebut kamu nak menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman kepada kamu. Degilnya Fir'aun dan kaum dia ni degil, sehingga dia cabar Nabi Musa, datangkanlah apa semua bukti, kami tetap tidak akan beriman. Inilah dia panggil apa? Tamarrud ataupun juhud. Dia tamarrud ni orang yang degil. Degil sungguh. Mari bukti pun dia boleh kata kepada Nabi Musa, membawalah bukti apa pun, kami tetap tak akan beriman. Ni sombong. Batu Fir'aun ni sombong. Kita ni kena ambil iktibar daripada kesombongan itu. Yakni jangan jadi sombong begitu. Bila datang hujah dan dalil, kita kena tunduk. Ni dak, Fir'aun ni datang bukti pun tetap tak nak beriman. Kalau dah nama ta'assub lagu tu lah. Aku ni, pandangan aku macam ni. Kita datangkan bukti, datangkan hujah dari Quran dan sunnah, dia kata biar. Aku nak kata macam ni. Hak ni yang betul. Biar pun Quran kata lain. Naya lagu tu. Dia jadi sombong. Seperti kesombongan Fir'aun. Kadang-kadang kita bila berdebat, dia tak tengok pun hujah. Dia tak tengok pun hujah. Yang dia nak, selama kawan ni yang bagi tahu, aku takkan terima. Atau yang dia nak, pandangan dia yang betul, walaupun berdalil membuktikan sebaliknya. Ni bahaya. Nama dia sombong kan. Ada orang kata sombong ni bila cakap tu sombong. Cakap semua orang salah belakang, dia seorang betul. Sombong. Jadi orang lain salah belakang, dia seorang betul. Habis tu nak kena kata macam mana? Semua orang betul belakang. Jadi istilah tak sombong dia tu, bila kita iktiraf semua orang betul belakang, baru tak sombong. Soalnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agama ni kita tak boleh nak kata macam tu. Agama ni tak boleh nak kata semua betul belaka. Mana boleh? Kerana agama ni Allah kata hanya dia redha Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang Allah iktiraf hanya Islam. Di sisi kamu memanglah kamu iktiraf agama kamu, tapi soalnya apakah Tuhan yang sebenar iktiraf? Tuhan yang sebenar. Kalau kamu kata Tuhan kamu, itulah Tuhan dia benar juga. Tapi masalahnya, apakah Tuhan yang sebenar itu iktiraf? Jadi orang ni kata, tak boleh kata semua Islam je betul. Tu sombong. Jawapan dia sombong yang sebenar ialah bila datangnya ayat-ayat dan keterangan dari Allah, kamu tidak ikut petunjuk tersebut dan kamu menyombongkan diri dengan pandangan yang datang daripada kamu sendiri. Dan ini yang berlaku kepada Fir'aun. Dia kata apa? Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah. Apa saja tanda yang kamu bawa, litasharana biha, untuk kamu menyihir kami. Masih lagi dia sangka, bertegas, ni adalah sihir. Fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman kepada kamu. Jadi datang kemarau, bila dia tak boleh nak habis kemarau, minta tolong dengan Nabi Musa. Nabi Musa doa kepada Allah, turun hujan. Fa arsalna alaihim tufan. Allah Taala berkehendak nak uji lagi mereka. Fa arsalna alaihim tufan, kami pun menghantarkan kepada mereka taufan, wal jarad, belalang, wal qummal, kutu,
Waddafadi' kata, waddama darah, sebagai tanda bukti yang jelas dan nyata, maka mereka juga tetap berlaku sombong, takabur dan menjadi kaum yang menderhaka. Jadi setelah daripada kemarau tu, Allah datangkan lagi ujian kepada mereka supaya mereka ni ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia? At-tufan. Ya. At-tufan ni boleh difahami sebagai taufan, ribut yang macam biasa. Ya. Boleh juga disebut at-tufan ialah kasratul maut, kematian yang ramai, juga dikenali sebagai tufan. Jadi Allah Ta'ala uji mereka, datang pula ujian, datang tufan. Sama ada tufan tu angin ribut atau tufan yang dimaksudkan adalah kematian yang ramai. Macam kita ni kena taufan lah ni. Pandemik bahasa kita. Nah, pandemik. Maknanya berlaku dengan gelombang, wave dia. At-tufan ni merujuk kepada satu gelombang ataupun badai. Boleh difahami badai secara zahir, ataupun boleh difahami juga dalam tafsir ni sebut wa kasratul maut, kematian yang ramai. Wattuf wal jarad, jarad ni belalang. Belalang. Jadi datang ujian taufan, kemudian datang lagi belalang. Setiap kali datang ujian kepada mereka, mereka akan ngadu kepada Nabi Musa. Dia minta, berkata Imam As-Suddi, mereka berkata apa? Al-Jarad ni, Ibnu Jarir At-Tabari menceritakan, Ibnu Jarir At-Tabari menceritakan dari Sa'id Ibnu Jubair. Sa'id Ibnu Jubair radhiyallahu anhu, dia kata cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi bila Nabi Musa diutuskan kepada Fir'aun, dia pun pergi ngadak dengan Fir'aun untuk membebaskan juga Bani Israel. Lalu di saat itu Fir'aun ni pun minta tolong dengan Nabi Musa. At-tufan. Bila dia kata minta tolong ke apa? Ud'u lana rabbaka yakshifu 'anna al-matar fanu'minu laka wa lanursilanna ma'aka Bani Israel. Doalah kepada Tuhan kamu, supaya turunkan fayakshif 'anna al-matar, taufan ini hilang daripada kami. Kalau dia kamu boleh buat gitu, kami beriman kepada kamu. Cakap dia. Tapi setelah Nabi Musa berdoa, hilang musibah mereka, mereka tetap juga kufur. Allah hantar lagi al-jarad. Jarad ni belalang. Macam mana belalang jadi ujian? Habis dia pergi kepada tanam-tanaman. Belalang ni musuh tanaman. Jadi kena belalang rosak habis. Banyak sangat. Kita tak pernah tengok lagi belalang tu banyak kan. Jadi kalau di Arab Saudi musim sejuk, musim belalang keluar. Penuh atas lantai ni belalang macam kelkatu pak kita. Tapi dia lagi banyak skala yang lebih besar. Kelkatu ni dia duduk tempat lampu-lampu dah. Ni tak. Penuh. Lampu tu memang ada. Kalau tak lampu pun ada juga. Itu belalang. Jadi Allah uji mereka dengan belalang. Mereka pun tak boleh nak keluar daripada musibah tersebut, minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa doa kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala angkat, dia kembali kufur. Gitulah cerita Fir'aun dengan kaum dia. Wal qummal, qummal ni kutu. Kutu di sini dimaksudkan adalah apa kita? Kutu dalam beras apa? Kita panggil apa? Bubuk.
Kalau kita bubuk kat Kedah panggil apa? Bubuk juga lah. Bukan kutu rambut ni. Kutu di sini maknanya pada makanan mereka, gandum mereka. Kalau setakat kutu rambut, tu individu, peribadi. Dan ni habis menyeluruh. Qummal ni. Wal jarad wal qummal huwa susul ladzi yakhruju minhu fakana ar-rajulu yukhriju 'asharata ajribah ila ar-riha fala yaruddu minha illa thalathati akfuzah. Jadi bila datangnya bubuk, gandum-gandum mereka jadi susut. Kalau kita agak padi tu, dalam padi berah. Tapi berah dalam padi tu dia jadi apa? Antah kah? Kita panggil. Ataupun berah tu lah. Mana bila makan bubuk, dia jadi rosak di dalam. Sehingga apabila disebut yukhrijur rajulu 'asharata ajribah ila riha fala yaruddu minha illa thalathati aqfizah. Seorang lelaki bawa 10 guni, 10 beg lah, pergi kepada penggiling. Dulu dia nak bergiling tapi lepas dia giling, berah dia sikit saja. Sebab apa? Banyak dah kena makan ke kutu beras ni, kutu gandum ke, kita panggil bubuk, qummal. Jadi habis rosak bekalan makanan mereka. Minta tolong dengan Nabi Musa. Nabi Musa dia kata, kalau Tuhan kamu terima permohonan kami, kami beriman kepada kamu. Jadi kata dia kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun doa kepada Allah, hilang musibah. Tetap tidak beriman juga. Allah hantar lagi ad-dhafadi', katak. Katak ni dalam skala yang banyak, sampai masuk dalam rumah mereka, sampai masuk dalam tempat pakaian mereka. Sehingga hampir-hampir kalau dia duduk, dia bercakap, katak tu lompat pada mulut dia. Betapa banyaknya jumlah katak yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, supaya mereka ni kembali kepada Allah. Lalu dia pergi jumpa dengan Nabi Musa. Dia kata perkataan yang sama, doalah kepada Tuhan kamu agar hilangkan musibah ni, hilangkan katak ni. Kalau boleh hilang, kami beriman kepada kamu. Itu kata dia. Tapi lepas doa tak lagu tu juga. Ni sombong. Waddama, dama ni darah. Jadi air kok mereka bertukar menjadi darah. Tak boleh nak minum, tak boleh nak buat apa. Fastakbaru, mereka pun sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan menjadi kaum yang derhaka. Jadi itu ujian Allah kepada Fir'aun dan kaum dia. Dan kalau kita perhatikan, yang Allah Ta'ala hadirkan makhluk kecil-kecil, bubuk, katak, belalang, benda yang kita tengok memang simple je lah. Tapi begitulah Allah, cara Allah menunjukkan kekuasaan. Dengan benda-benda kecil ni, hinanya pembesar-pembesar yang sombong. Kita ni kena tengok gulawan. Kadang-kadang walaupun kita kalah, tapi bila gulawan kita tu orang yang hebat dan mulia, kita pun turut sama dapat manfaat. Level tu sama. Mana layaknya dia ni bertanding dengan orang alim ataupun orang yang hebat ni. Makna menunjukkan level dia. Tapi kalau dia datang dengan level alamat, maka Fir'aun ni Allah Ta'ala timpakan bala kepada dia dan kaum dia benda-benda kecil. Sama dengan Namrud. Namrud dengan nyamuk yang masuk dalam kepala dia. Fir'aun ni Allah Ta'ala hantar taufan, belalang, kutu, katak, jenis-jenis binatang macam tu. Waddam, darah, ayatim mufassalat,
sebagai ayat yang memberikan keterangan. Okey, fastakbaru fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka pun jadi sombong dan jadilah mereka kaum yang mujrimin, berbuat dosa. Walamma waqa'a alaihimur rijz, dan apabila azab tersebut menimpa mereka, qalu ya Musa, mereka girayu kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak, doalah kepada Tuhan kamu, bima ahida indak, doa tu untuk kami, tapi mintalah dengan Tuhan kamu, dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikan kepada kamu, yang menjadikan permohonanmu senantiasa makbul. Pandai pula dia pergi minta tolong dengan Nabi Musa. Bila turun azab, dia pergi minta tolong dengan Nabi Musa. Malah dia berjanji, la in kashafta 'anna rijza, sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, lanu'minanna lak, kami akan beriman kepada kamu, wala nursilanna ma'aka bani Israel, dan kami akan hantar Bani Israel, bebaskan Bani Israel pergi dengan kamu. Okey, jadi itu permohonan mereka, minta tolong juga dengan Nabi Musa alaihi salam. Cumanya Allah Ta'ala kata, falamma kashafna anhumur rijz, apabila kami hilangkan, hapuskan azab itu daripada mereka. Jadi waktu minta dengan Nabi Musa, elok lah. Bila habisnya azab, itu yang dia kata, bila turun kemarau tu, datang kemarau, minta tolong dengan Nabi Musa bila turun hujan. Bila Nabi Musa minta tolong, dia kata memang nak turun dah tu sebenarnya. Dia tak mengaku kembalinya nikmat tu kepada Allah. Dia rasa memang nak turun dah tu, kebetulan dia minta kat, kebetulan turun. Jadi begitulah sifat dengan tanda-tanda yang lain. Falamma kashafna anhumur rijza, apabila kami hapuskan azab itu daripada mereka, ke suatu masa yang tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mencabuli janji. Janji apa? Janji nak beriman tadilah. Bila dah selamat, tak beriman juga. Bila dah selamat, tak bebaskan juga Bani Israel. Jahatnya. Janji molek-molek, tapi tak beriman juga. Inilah hidayah. Allah tunjuk kepada mereka kekuasaan depan mata, tapi mereka tetap tidak beriman. Kibti. Memang kaum Kibti itu kaum Fir'aun lah. Semua yang duduk di Mesir itulah. Di Mesir itu kaum Fir'aun, Kibti, kaum Nabi Musa, Bani Israel. Bani Israel ini jadi hamba kepada kaum Fir'aun. Baik. Fantaqamna minhum, maka kami pun membalas mereka. Fa'aghraqnahum fil yam, lalu kami tenggelamkan dia di laut, sebagai balasan dari kesombongan dan keingkaran mereka. Jadi Fir'aun ni akhirnya mati di laut bersama kaum dia. Bi annahum kadzabu bi ayatina, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan adalah mereka itu sentiasa lalai daripadanya. Daripadanya apa tadi? Daripada kembali kepada Allah lah. Daripada mati, dia lalai, dia tidak mengingati Allah. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun, dan kami wariskan bumi ini kepada Bani Israel. Maknanya dia wariskan apa?
kekuasaan setelah daripada itu akan daerah-daerah timur bumi Palestin dan daerah-daerah baratnya. Okey. Allati barakna fiha, dan yang kami telah limpahkan keberkatan padanya. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan sempurnalah kalimah Allah, janjinya yang baik kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka. Mereka dah sabar, Allah janji akan bagi, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ingat tak dalam ayat sebelum daripada ni, mana ayat 128, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man nasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Jadi Allah dah janji. Apa janji dia? Allah akan wariskan kepada mereka bumi ni. Jadi setelah daripada tu waris, maknanya memberikan kekuasaan. Dia jadi pemimpin masa tu. Bani Israel. Dia pergi mana lepas tu? Dia pergi ke Palestin. Dia pergi ke Palestin. Jadi Allah Ta'ala ni setelah tenggelamnya Fir'aun, maka Nabi Musa pun bawa kaum dia selamat daripada Fir'aun dan pergi ke Palestin. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Sempurnalah kalimah Allah, yakni janjinya yang baik kepada Bani Israel kerana kesabaran mereka semasa ditindas oleh Fir'aun, dan kami telah hancurkan apa yang dibuat oleh Fir'aun dengan kaumnya dan apa yang telah mereka dirikan dari bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi kerana kekufuran mereka. Kembali poin yang kita sebelum daripada ni, iktibar semua tamadun-tamadun ini hancur adalah kerana kekufuran mereka. Mungkin orang akan bahas tentang volcanonya, gempa buminya, kemarau, tapi semua tu berlaku adalah dengan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang berlaku kepada Fir'aun dan kaumnya. Adapun Nabi Musa alaihissalam dengan kaum Bani Israel ni, mereka meneruskan perjalanan pergi ke Palestin. Pergi ke Palestin. Dan ada cerita pula sesama mereka. Ada pula cerita sesama mereka. Cerita tu kita sambung besok lagi. Sambung besok cerita pula. Cuma iktibar kita ialah jangan sombong dengan Allah. Bila datang tanda-tanda ayat-ayat keterangan dari Allah, ayat-ayat ni ada ayat yang boleh dibaca dan ada ayat yang boleh dilihat. Ayat yang dibaca, kita baca ni ayat-ayat Quran ni sebahagian daripada tanda-tanda keterangan dari Allah. Kemudian ayat yang dilihat ialah hak sekeliling kita. Tanda-tanda kekuasaan Allah dari matahari, bulan, bintang, gunung, ganang, macam-macam lah. Semuanya itu sebagai tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sama ada ayat baca ataupun ayat lihat. Jadi kita ni dalam mana-mana sudut, bila datang kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah ni, sama ada dalil dari Quran, tanda kekuasaan dia juga, dalil dari hadis menunjukkan hak Allah dan hak Rasul. Okey? Kalau tiba-tiba lawan, tolak, samalah cerita dia. Begitulah juga dengan dalil-dalil daripada yang dilihat, bala bencana dan sebagainya. Bila datang musibah, insaf sekejap. Lepas hilang musibah, lupa pula kepada Allah. Maka mereka termasuk dari orang yang sombong. Sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah jaga hati kita dan Allah jadikan kita ni orang yang sedar. Di saat ditimpa musibah, kita sedar, oh ni semua ni datang dari Allah, untuk kita bersyukur kepadanya. Kalau tidak main lalai galik macam tu,
kita tidak mendapat manfaat daripada ujian yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita. Baik, wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah hari ni pendek cerita dia, cerita yang jelas kepada kita dah sebelum daripada ni. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat dari bacaan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.